Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua fans Harimau Malaya. Kita jumpa lagi hari ini untuk seperti biasa di Harimau Malaya kita bawakan isu-isu yang boleh katakan panas dan yang terbaiklah untuk anda semua. Okey. So, bersama saya untuk petang ni kita ada Kapten Pasukan Futsal Kebangsaan, Ayun. Silakan Ayun, sihat? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Salam. So, Ayun ni macam yang kita kenal lah. Dia sentiasa happy, sentiasa handsome kan? So apa sekarang ni kalau ikut sedang off season lah, apa Ayun buat sehari-harian? Okay, sekarang tengah off season. Just Ayun recovery lah. Sebab after AFF tu, Ayun dapat tahu yang macam Ayun punya dekat belakang lutut ni, dekat orang panggil popliteus tu kan. Popliteus punya muscle tu, dia macam ada strain sikit. So, apa bila Ayun check, dia orang kata Ayun punya tu overuse. So, Uh, buat masa ni, memang fully ni lah, fully memang tak ada buat apa-apa sebab nak bagi masa tu baik and just buat stretching lah. Itu je buat masa ni. Kalau ikut generalnya untuk kecederaan macam tu biasa berapa lama kena rehat Ayun? Paling kurang pun dalam sebulan lah. So sekarang ni rasanya dah lebih daripada 3 minggu dah. So getting better lah. So Ayun kita nak bawa sebenarnya fans Harimau Malaya ni untuk sama-sama kita borak-borak sikit petang ni tentang perkembangan futsal. Setelah 2 tahun tak ada pertandingan, akhirnya tahun ni dapat semula beraksi. Mungkin bukan secara sempurna liga dia, tapi sekurang-kurangnya ada aksi yang dapat dikongsikan lah. Jadi Ayun boleh tak sedikit sebanyak secara ringkas imbas balik apa yang dah dilalui untuk tahun ni setelah bercuti panjang. Okay. So lepas 2 tahun kita tak ada futsal tu, Alhamdulillah kita ada balik orang kata nafas baru lah untuk futsal. Kita ada national team juga dengan AFF dengan SEA Games. Dan untuk national punya untuk Malaysia punya league kita ada MPFL dan juga Malaysia Cup. And also AFF Cup lah yang baru-baru ni. So then itulah secara ringkas ni memang uh, kira good start lah untuk kita nak orang kata nak menaikkan balik industri futsal di Malaysia ni. Kalau dari segi peribadi Ayun lah, Ayun tengok bila dah lama berehat ni ada tak uh, kekurangan ataupun performance yang terjejas di kalangan semua pemain-pemain yang Ayun nampak? Boleh nampak yang memang ada orang kata efek lah dari segi orang punya gameplay nampak kita agak orang macam lambat sikit lah nak cope sebab lepas 2 tahun ni dia macam otak jadi tepu kan. So Hmm. macam kita dah lama tak praktiskan benda ni, bila-bila tiba-tiba bila kita ni agak kekok lah. Tapi apa yang nampak lepas orang kata half season macam tu, nampak ada orang kata kita dah boleh cope balik lah dengan futsal punya gameplay ni. So itu yang Ayun boleh katakan lah, selepas 2 tahun tak ada futsal ni memang ada efek lah. Kalau ikutkan tahun ni Ayun memilih untuk bersama dengan Selangor Mac dan kejayaan Mm-mm. berganda dalam liga dan juga Malaysia Cup. Jadi Ayun nampak kejayaan tu sebenarnya ditunjangi oleh macam mana? Barisan pemain yang ada ataupun usaha daripada Selangor Mac sendiri mempersiapkan tim. Itulah Ayun boleh katakan yang apa kira usaha daripada management Selangor MSC yang orang kata sentiasa bagi yang terbaik lah. So sentiasa like macam nak improve dengan tim Selangor ni dan kepada macam player jugalah yang orang kata dengar lah apa yang coaches ajar, apa yang coaches nak kita implement. So semua yang di dalam Selangor Mat tu lah orang kata memainkan peranan penting lah untuk bagi kejayaan apa kira kemenangan 2 kali berganda ke Selangor tu. Kalau kita tengok di peringkat AFF pula Ayun, untuk substansi dan juga kelab AFF pula macam nampak mungkin adakah Ayun rasa uh, dengan faktor liga yang belum sempurna kekurangan dari segi persiapan untuk berhadapan dengan pasukan-pasukan dari Vietnam, Thailand macam tu.
Boleh katakan itu pun ada efek dari kita punya orang kata liga punya apa short punya league tu. Tapi apa yang kita boleh orang kata boleh overcome benda tu if kalau kita ada apa macam proper proper punya preparation untuk Malaysia punya apa Malaysia punya team. So if like kalau kita ada long punya training rasanya kita boleh orang kata boleh compete dengan tim-tim yang di luar sana macam Thailand, Indonesia dan Vietnam tu. Maksud Ayun, kita perlukan latihan yang berkala lah. Contoh masa off season tu pun kalau boleh ada pertemuan supaya persiapan tu lebih panjang. Maksud Ayun macam tu? Ya, ya betul. Okay Yon, kalau kita tengok pool of players untuk pasukan kebangsaan mungkin masih ditunjangi oleh muka-muka sama. Mhm. Mungkin orang bertanyakan bila nak ada pelapis-pelapis baru, pemain-pemain muda. Ayun tengok saingan untuk tahun ni ada tak muncul bakat-bakat baru ataupun Ayun tengok masih di tahap sama? I boleh nampakkan yang season ni ada muka-muka baru like yang I boleh bagi contoh macam kita orang punya under under 20 under 20 kita orang Syahir dia baru 17 tapi orang kata dia boleh compete dengan senior player and also during masa AFF punya FF Club tu dia bermain kira orang kata still menjadi pemain orang kata tunggak apa kira tunggak utamalah untuk kelab untuk tournament tu. So memang ada potential player baru ni untuk diserap ke dalam Malaysia team tu. Cuma masa tu mungkin sebab kita punya league terlampau terlampau singkat dan mungkin coaches tak boleh orang kata tak ada masa untuk nak develop player-player yang baru ni untuk diserap masuk dalam Malaysia punya collab dan juga untuk macam cope sekali dengan apa yang coaches nak. Macam Ayun sebagai kapten kebangsaan, Ayun ada rasa macam kegusaran tak timbul bila tak banyak pilihan untuk pemain-pemain baru diserapkan? Sebab mungkin kalau pemain semua orang yang dah kenal, tim daripada Vietnam, Thailand, mungkin dah tahu macam mana semua main kan? Tak ada kombinasi baru. Ayun sebagai kapten, Ayun rasa perlu tak gandingan-gandingan baru ni? Bagi Ayu memang kita perlukan orang kata muka-muka baru ni lah kira memang orang apa ramuan-ramuan baru ni sebab kita boleh tengok tim Indonesia rasa Indonesia dengan Thailand dah banyak orang kata dia orang dah like macam dah change dia orang punya generation punya futsal players. So dah nampaklah muka-muka baru dekat situ. Cuma kita Malaysia still muka-muka yang lama memang even Ayun pun rasa if like kalau Ayun pun sendiri like macam dah tak boleh nak pergi ke Malaysia so it's better like macam Ayun undur diri bagi pada muka-muka baru. Tapi hakikat dia bila Ayun masih bermain dan bila kita tengok dalam liga pun Ayun masih player yang mendominasi permainan. Jadi saya rasa belum sampai masa untuk Alan Nurul tu. Cuma perlukan support daripada pemain-pemain muda lah kan. Jadi InsyaAllah. Ayun rasa adakah kalau tahun depan sebaiknya Ayun sarankan kalau boleh lah nak ada satu liga mungkin yang lebih panjang ataupun lebih pasukan untuk bagi saingan dan peluang kepada bakat-bakat baru muncul. Yes, memang benda tu actually memang kita kena ada lah liga-liga yang seperti ni lah. Seperti like macam home away and if kalau ada team lebih banyak so kita akan dapat macam game yang berpanjangan lah. Agak lama punya game lah. So benda ni memang boleh membantu player-player muda ni untuk like macam untuk squad player kita boleh nampak lah player-player ni sebab mungkin untuk macam first season first league mungkin tak nampak tapi bila diorang dah lama-lama tu baru diorang orang kata baru nampak lah terlibat tu lah so memang kita perlukan liga yang panjang liga kompetitif untuk industri futsal Malaysia ni lebih orang kata lebih maju lah. Ayun tengok penerimaan fans dekat Malaysia tentang futsal dah semakin baik. Sebab kalau kita tengok dekat venue memang sentiasa penuh, sentiasa meriah. Tapi mungkin dekat media sosial ataupun media massa, mungkin liputan tak sebesar bola sepak ataupun sukan-sukan lain. Ayun mengharapkan benda tu dapat diperbaiki?
Ya. Apa yang nampak sekarang, kita pun dah ada, every club ada diorang punya IG kan, diorang punya media sendiri. So, I boleh nampak dekat situ, ada update-update tu lah. Cuma kita punya orang kata apa, dari media punya coverage tu agak kurang lah dari untuk futsal punya tu. Tapi mungkin sebab yelah kita punya liga tu terlampau singkat kan. So hopefully by next season, next year, kita boleh improve lah dari segi tu untuk apa, untuk meramaikan lagi orang tengok futsal ni. Kan, Ayun rasa tak sebagai player bila kalau final tu ada liputan secara langsung dan orang tahu apa yang dibuat waktu latihan, dia akan lebih bagi motivasi kepada player untuk perform. Ayun rasa benda tu penting tak? Benda tu macam Ayun, okey je kot, tapi untuk player-player lain, boleh, orang kata boleh menaikkan semangat dia, dan juga untuk management lah juga actually, sebab benda ni if kalau ada orang buat liputan, nampaklah all dia punya apa, dia orang punya dia orang punya effort. So kat situ orang kata boleh menaikkan semangat untuk management dan juga untuk players. Ayun ada boleh tak kongsikan apa perkembangan kalau info-info dari skuad kebangsaan, ada coach baru ke, ada sesi latihan baru ke, program baru ke, macam mana? Buat masa ni Ayu ada dengar like macam rumours yang akan ada coach baru. Cuma Ayun tak tahu siapa bakal akan menggantikan coach Chu Jun Yong. Dan sebagai macam latihan start training bila tu, masih orang kata belum ada dengar lagi. Cuma yang tahu kita untuk next year cuma akan ada AFF punya tournament je lah. Untuk yang macam invitation apa tu Ayun tak ada dengar lagi. Ayun sendiri season ni bertukar coach 2-3 kali juga dekat Selangor Black Mm-mm. kan. Coach Ya. Eddie, Coach Marcelo dan coach daripada Brazil ni. So apa bila setiap coach baru tu masuk, dia akan bawa filosofi baru, cara permainan baru. Kat situ sebagai kapten kebangsaan juga mesti Ayun harapkan benda-benda baru tu untuk pasukan kebangsaan. Jadi Ayun setuju kalau coach baru tu daripada luar? Yes, Ayun setuju. Siapa-siapa pun yang bawa untuk national team coaches, if kalau dari luar is lagi baguslah, sebab dia orang punya knowledge, dia orang punya orang kata apa, pengetahuan dalam futsal ni lebih tinggi daripada kita yang Malaysia ni kan. So bila ada orang kata dari negara-negara yang dia orang punya ranking lagi tinggi, so memang baguslah untuk perkembangan futsal national team tu. Okey, baru-baru ni juga kita dihangatkan dengan berita bakal munculnya pasukan baru futsal iaitu daripada JDT bila diumumkan akan wujudkan pasukan futsal untuk saingan 2023. Jadi melihatkan kalau pada bola sepak bila JDT wujud dia akan menaikkan satu standard baru untuk bola sepak. Jadi Ayun melihat kewujudan ni akan bawa banyak perkara positif untuk futsal. Ayun boleh komen yang memang akan ada banyak orang kata positif effect tu lah. So dari segi liga, dari segi sponsorship, dan kompetitifnya tu, dan Ayun tak macam tak Ayun rasa yang lepas, if like kalau JDT ni betul-betul compete dalam MPFL next year, tak mustahil yang akan ada lagi orang kata negeri-negeri atau klub-klub yang lain yang berani untuk itulah, untuk hantar tim dia orang, dan juga berani untuk invest besar lah untuk develop apa, untuk buat satu tim futsal yang lebih orang kata lebih besar macam tu. So it's a good, macam memang positif punya effect lah. Sebab kalau ikut sebelum ni dominasi memang banyak daripada Selangor Mac, Pahang Rangers kan. Mm-hmm. So maybe bila ada pesaing baru ni nampak lebih memeriahkan dan saingan pun bertambah lah. Jadi Ayun ada tak sedikit risau mungkin dominasi Selangor Mac tu mungkin akan terjejas ke, tergugat ke? Okay, actually bagi Ayun, selalu Ayun set dekat Ayun punya mind yang Ayun tak macam rasa yang benda ni akan macam merisaukan Ayun, sebab apa yang benda yang paling merisaukan Ayun masa 2 tahun kita tak ada futsal. So 2 tahun masa lockdown tu, so lepas tu Ayun selalu macam keep dekat Ayun punya mind yang if dapat main futsal pun dah kira bersyukur lah. So
bila ada satu lagi like macam JDT, kita tahu like macam dia orang satu nama yang besar dalam arena bola sepak. So and untuk futsal pun maybe akan jadi satu team yang agak besar. So kat situ boleh Ayun boleh katakan yang akan mengurangkan rasa pressure Selangor MSC lah. So selalunya orang akan kata Selangor MSC mesti champion lah apa ni. So kat situ kita orang dah pressure. So bila ada satu team yang lagi baru yang orang akan more fokus dekat JDT, so kat sini kita orang boleh dapat like macam more tak pressure sangat lah kat situ. So it's a good thing lah untuk kita orang Selangor MSC. Jadi saya boleh baca Ayun jenis orang yang memang positif, boleh bermotivasi tinggi sebab Ayun tak nampak saingan tu menjejaskan Ayun kan. Tapi andai katalah kalau kita comparekan kepada bola sepak, mungkin JDT akan buat satu team All Star, dikumpulkan player-player national, jadi akan ada satu team yang macam saya cakap tadi All Star yang agak kuat juga kat situ. Jadi Ayun tengok bila ada wujud team yang terlalu kuat dalam saingan macam mana? Okay, actually Ayun tak sabar nak tunggu outcome JDT ni. So if ada rezeki, so yelah like macam sama macam bola sepak, siapa tak nak jumpa JDT. So sama juga in futsal, siapa tak nak jumpa tim yang orang kata top. So itulah Ayun tak sabar nak tunggu outcome daripada JDT lah nanti. Soalan ni sebenarnya saya pernah tanya Ayun, tapi mungkin fans terlepas pandang ke, saya tanya sekali lagi lah. Okay, sebab Ayun punya perancangan untuk bermain pada tahap tertinggi ni Ayun Ayun rasa boleh berapa lama lagi Ayun? Okay, so soalan ni memang selalu orang tanya. Okay, so insyaAllah lah Ayun rasa Ayun still boleh bermain lagi 2-3 tahun lah. Selepas apa yang lepas lockdown tu macam Ayun rasa macam susah lah untuk kita comeback sebab lepas 2 tahun dengan faktor umur. So tapi apa yang Ayun tengok tahun ni macam still Ayun player-player yang di Malaysia dan juga di luar daripada Malaysia. So Ayun nampak during sebab masa Ayun pergi FF Club tu pun bukan pergi sahaja. So Ayun nak try Ayun punya best dekat sana. Ayun boleh tak compete dengan others player dekat sana. So alhamdulillah Ayun boleh compete dengan dia orang. So itulah Ayun boleh katakan yang Ayun still boleh bermain untuk 2-3 tahun lagi, insya-Allah. Saya nak balik pada JDT tadi. Ayun nampak tak mungkin positifnya, kebaikannya bila JDT macam bola sepak dia naikkan standard futsal dia dan pasukan lain pun ikut, akan jadi kelebaikan untuk pasukan kebangsaan. Mungkin lepas ni pasukan kebangsaan dapat menjuarai peringkat AFF dan mungkin ke Asia pula lepas ni. Adakah itu akan lebih possible bila ada JDT, Ayun? Ya, sebab bila ada JDT ni memang seperti yang cakap tadi, memang akan lebih banyak dari side positif dia lah. And benda ni juga akan efek kepada national team. So bila dah ada compete punya orang kata apa? Compete punya league dengan team yang banyak. So dekat situ akan lebih banyak orang kata talent. So orang akan berani untuk orang kata akan berani untuk main futsal lah. And jadikan dia orang sebagai kerjaya. So sebelum ni orang yang talented ni dia orang takut untuk bermain futsal sebab tak tahu mana future dia kan. So bila ada satu club yang seperti JDT ni dah join, so kat situ sedikit sebanyak player-player yang sebelum ni tak nak main futsal, dia orang akan involve dalam futsal ni. So benda pool untuk player-player ni akan lebih banyak lah untuk coach tu untuk select. So memang akan memberi efek jugalah, good effect lah untuk national team nanti. Sebab Ayun dah sentuh tentang tu, saya nak tanya sikit. Sebab saya rasa orang paling tepat untuk bercakap memang Ayun, sebab Ayun dah lama berkecimpung. Ayun, dalam keadaan sekarang untuk orang anak muda serius bermain futsal, adakah berbaloi untuk karier dan pendapatan? Okay, untuk anak muda macam bagi Ayun, orang kata tak menjadi masalah lah untuk diorang jadikan futsal ni sebagai kerjaya, tapi still kita kena ada orang kata like macam backup lah, which is jangan lepas SPM tu terus macam terus orang kata buta-buta terus join futsal jadikan ni. So actually at least adalah juga orang macam backup, macam try
macam belajar universiti dulu kan. So lepas tu bila nak join futsal ke, bila dah stop nanti, at least korang ada like macam satu sijil atau diploma untuk nanti nak kerja lain kan. So macam apa yang katakan, kalau nak dapatkan gaji yang besar tu, untuk futsal rasanya boleh kalau betul-betul anak muda ni serius lah. Kalau dia betul-betul nak jadikan futsal ni sebagai kerjaya, memang boleh jadi kerjaya lah. Cuma kena ada backup plan lah. Itu Ayun punya nasihat lah untuk anak-anak muda. So Ayun, soalan terakhir saya lah sebagai kapten kebangsaan, dan saya percaya orang-orang yang main futsal ni yang baru mula, dia akan pandang Ayun sebagai dia punya role model ataupun idol juga. So Ayun, bagi pihak Ayun sendiri, apa harapan Ayun untuk pasukan futsal ataupun dunia futsal di Malaysia untuk tahun-tahun mendatang Ayun? Okay, Ayun harapkan yang futsal Malaysia dan juga liga di Malaysia ni katakan lebih maju ke hadapan lah. So memang macam sepanjang Ayun main ni, Ayun memang mengharapkan yang futsal Malaysia ni boleh, orang kata boleh pergi lebih jauh. So paling jauh pun hopefully kita orang kata boleh layak ke second round di AFC. So itu yang saya rasa kita belum capai lagi achievement tu. And then untuk player-player di luar sana, itulah kita kena masing-masing orang kata kena bersatu hatilah, bersama-sama lah untuk kita menaikkan futsal Malaysia ni lah, insyaAllah. Okey Ayun, terima kasih. Minta maaf kerana mengganggu masa Ayun. Terima kasih kerana luangkan masa bersama Harimau Malaya. Kami di Harimau Malaya memang tak akan putus untuk support futsal, support Ayun. Kita nak tengok Ayun pimpin pasukan kita untuk buat sejarah lebih banyak untuk tahun hadapan. Thank you Ayun. Thank you, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.